Bagi menjamin kesejahteraan rakyat, Kerajaan Sarawak terus mencari kaedah baharu dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perincangannya bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Perkhidmatan awam di Sarawak perlu sentiasa berinovasi dan berintegriti dalam mendukung serta merealisasikan agenda pembangunan ekonomi lebih mampan di negeri ini. Berucap pada Majlis Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam SCSICA 2024 di Kuching, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng memberitahu kerajaan negeri terus mencari kaedah baharu dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Tambahnya, berikutan keadaan lanskap ekonomi tidak menentu serta isu berkaitan perubahan iklim di peringkat global, Sarawak kini komited mentransformasikan struktur ekonomi negeri ini berasaskan teknologi baharu, khususnya tenaga boleh diperbaharui. Beliau juga yakin sektor perkhidmatan awam yang berinovasi dan berintegriti bukan sahaja penting dalam menjayakan inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030, malah struktur ekonomi di negeri ini juga berpotensi melonjak daripada ekonomi hijau kepada ekonomi berteknologi tinggi dalam jangka masa beberapa tahun ini. Pada kemuncak SCSICA 2024 itu juga, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari turut menyampaikan anugerah inovasi Premier Sarawak kepada Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Semarahan, selain anugerah kelestarian inovasi kepada KIK Majlis Bandaraya Miri. Sebanyak 10 KIK terdiri daripada pelbagai agensi negeri, persekutuan, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan JLC telah menerima anugerah dalam pelbagai kategori dipertandingkan pada tahun ini. Saudara, Regata Sarawak membuka tirainya pagi tadi dengan menyaksikan Sungai Sarawak berkocak dengan penyertaan pendayung dari luar negara. Acara pembuka tirai, perlumbaan sejauh 400 meter, 10 bidar lumba perahu naga antarabangsa menarik lebih 1,800 peserta. Bagi peserta antarabangsa, sungguh pun Regata Sarawak disifat acara tempatan, namun penganjurannya bertaraf dunia. Some of the team had been here 5 years ago, said it was an excellent event. They really enjoyed it from back then, and even 5 years on, they still talk about it. We want to race internationally. We want to come here and we want to show our colours as the Gailey Dragons. We're here to be the Irish team representing the colours back home. Di sini lebih banyak ya negara-negara yang datang. Ya, menurut saya di sini lebih meriah karena sebelumnya saya juga belum pernah lihat yang di Indonesia. Jadi saya pertama kali lihat di Malaysia punya. First time tengok, tak pernah tengok, baru pertama kali. Mantap, keren. Mereka antara 60 pasukan dari 21 buah negara termasuk Jepun, Thailand, Hong Kong dan Ireland. Majlis perasmian disempurnakan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Projek Baik Pulih dan Naik Taraf Jalan Perhubungan Desa Dun Tanjung Datu dijangka siap penghujung Ogos tahun hadapan. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, projek bernilai RM5 juta tersebut melibatkan 7 buah kampung iaitu Kampung Teluk Serabang, Sebuluh, Seketi Cina, Tabuan Dayak, Sungai Cina, Sempadi Cina dan Sebat Dayak. Ia merupakan projek di bawah peruntukan Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Kerja Baik Pulih dan Naik Taraf ini telah bermula 24 Ogos lepas. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa perasmian projek GKCDA di Lundu. Katanya lagi, ia merupakan fokus utama beliau di dalam memastikan kawasannya dilengkapi kemudahan asas dan pembangunan infrastruktur seperti peparitan, elektrik dan jalan kampung ke arah menjadikannya sebagai kota pelancongan di Sarawak. Village Transformation Program VTP Siri 4 Palang 2024 bahagian Kapit merupakan platform yang sesuai untuk mentransformasi rumah panjang dan kampung tradisional menjadi desa yang maju. Menurut Andrew Emparan, yang mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex berkata, kerjasama antara Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU dan Sentex amat penting dengan fokus utama memberi kursus, latihan dan pembelajaran kepada para peserta bagi meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang ekonomi dan pembangunan diri.
Jelasnya, inisiatif ini adalah hasil usaha bersama SIMU dan pejabat residen untuk mentransformasi rumah panjang dan kampung tradisional menjadi desa maju dalam pelbagai aspek seperti fizikal, ekonomi dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan VTP Siri 4 2024 bahagian Kapit. Tambahnya, inisiatif Kerajaan Sarawak menyediakan kemahiran yang boleh membantu menghasilkan pendapatan tambahan kepada peserta di samping dapat memajukan ekonomi setempat. VTP Siri 4 2024. Program terakhir tahun ini melibatkan peserta seramai 44 orang dan akan diteruskan pada 2025 di 4 lokasi berlainan. Di bahagian Capit menawarkan kursus tanam secara vertigasi dan hidroponik serta kursus kraftangan manik loom dan sugu tinggi. Baik, semua pusat pemindahan sementara PPS di bahagian Kuching perlu sentiasa sedia untuk diaktifkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana terutama banjir ketika monsun timur laut MTL. Residen bahagian Kuching, Dayang Joanita Aziza Abang Morshidi berkata, persediaan perlu merangkumi pelbagai aspek termasuk logistik serta bantuan awal. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Kuching turut menggesa supaya status semasa situasi banjir dikemaskini dan dilaporkan segera bagi mengelak penyebaran berita palsu yang boleh mengundang kegusaran orang awam. Dalam pada itu, beliau mencadangkan supaya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK mengemukakan permohonan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran untuk melebar dan mendalamkan sungai bagi mengurangkan risiko banjir kilat ketika musim hujan. Terdahulu, beliau meninjau beberapa pusat pemindahan sementara PPS di Bau, antara yang dilawati Dewan Serbaguna Kampung Segong dan Dewan Serbaguna Kampung Sinibung. Selain itu, beliau turut meninjau jambatan konkrit kawasan PUS di Jalan Kampung Bobak Sejinjang yang telah siap dibaik pulih setelah mengalami kerosakan akibat banjir pada Februari 2023. Baik saudara, seramai 150 warga emas sekitar Sadong Jaya telah menerima bantuan menerusi program prihatin kebajikan koperasi bersama komuniti. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapai berkata, ini merupakan salah satu inisiatif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM mendekatkan masyarakat setempat dengan gerakan koperasi melalui tanggungjawab sosial. Beliau berharap sumbangan diberikan ini dapat memberi manfaat besar kepada warga emas di sekitar Sadong Jaya serta dapat meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan dan memerlukan. Sumbangan bantuan berupa bakul makanan disampaikan kepada penerima di Rumah Kelab Warga Usia Emas Sadong Jaya semalam. Dalam majlis sama, Rodiah turut mengumumkan kelulusan projek membina bumbung kekal di pekarangan bangunan Kelab Warga Usia Emas tersebut dengan kos sebanyak RM120,000. Justru, ianya akan memudahkan warga emas dan warga klinik Sadong Jaya untuk mengadakan program dan aktiviti. SKM Cawangan Sarawak juga menyumbang sebanyak RM5,000 bagi pembelian dan peralatan aktiviti kelab tersebut. Sebanyak 33 buah kapal diperiksa dalam Op Ambal Kuching Tanjung Manis Bilangan 1 Palang 2024 bermula Rabu hingga Khamis minggu lepas. Menurut kenyataan media Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak hari ini, dalam pemeriksaan tersebut beberapa tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas pihak yang didapati melanggar Undang-Undang Maritim. Antaranya ialah kesalahan di bawah Seksyen 18/5 Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana cuai mengekalkan tanda nama kapal serta nama kapal yang mengelirukan dan beberapa lagi kesalahan lain. Op Ambal dilaksanakan antara Maritim Malaysia Negeri Sarawak bersama Jabatan Laut Wilayah Sarawak JLWS, antara lain bertujuan meningkatkan keselamatan, penguatkuasaan undang-undang serta membanteras jenayah maritim di perairan Sarawak. Seramai 44 anggota Maritim Malaysia dan 12 anggota JLWS digerakkan dalam operasi tersebut ke perairan negara merangkumi perairan Muara Tebas, Tanjung Po, Muara Payang dan kawasan sekitarnya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.